31 anggota Kabinet angkat sumpah jawatan dan sumpah simpan rahsia. Sultan Nazrin akan teliti dan pertimbang nama yang dicalon untuk dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah 10 Mac Selasa, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Seperti biasa, kami akan bawakan anda dengan 4 lintas langsung studio mini negeri-negeri, dimulakan dengan Sarawak bersama Buma Wen. Antara paparannya PKBM, hargai portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak serta tawaran pakej pemasan RTM. Dari Bumi Kenalan kita ke Sabah bersama Jovinia Jim Lajim, di mana akan berkongsi berkenaan larangan perjalanan sementara susulan wabak COVID-19 antara tumpuan yang akan dikongsikan seketika nanti. Seterusnya kita akan ke laporan dari Johor bersama Nur Akila Arba'in. Usaha menangani penularan jangkitan COVID-19 di peringkat Jabatan Penyiaran antara pengkongsian berita dari Johor petang ini selain fokus tentang Hari Wanita. Dan akhir sekali kita akan ke Pulau Pinang bersama Abdullah Mahyudin dengan laporan mengenai penganjuran kejohanan Piala Bola Sepak China Dunia Evergreen edisi ke-24. Untuk itu terus setia bersama Berita Wilayah. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendahului barisan anggota Kabinet mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat berlangsung di Balai Rung Seri Istana Melawati Putrajaya. Seri Paduka Baginda Tuanku Dr. Istiadat bermula pukul 3 petang dengan keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Balai Rung Seri. Ia disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Istiadat kemudiannya diteruskan dengan pengurniaan surat cara pelantikan kepada barisan Kabinet dan timbalan menteri yang dipecahkan kepada 11 kumpulan. Kumpulan berkenaan melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa sebelum Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat meninggalkan Balai Rung Seri. 6 senator baru mengangkat sumpah di Dewan Negara pagi tadi berikutan pelantikan menyertai Kabinet. Upacara angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vigneswaran di bangunan Parlimen. Mereka masing-masing Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang memegang portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang menerajui Kementerian Kewangan. Turut mengangkat sumpah Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Mah Hang Sun, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Naib Presiden MCA Datuk Lim Ban Hong sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Setiausaha Eksekutif Barisan Nasional Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Pengerusi Biro Perhubungan Antarabangsa Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Ditemui selepas majlis angkat sumpah, 6 senator berkenaan melahirkan kesyukuran atas pelantikan mereka. Masing-masing menyuarakan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Justru ia merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang wajib dipikul dengan sebaik-baiknya. Sementara lagi Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah memperkenankan pelantikan ini dan telah disahkan di Dewan Negara pada pagi yang mulia ini. Kami mengharapkan
sejumlah besar doa daripada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita bina sebuah negara yang aman, damai. Well, to be very honest, like I said, I'm very humble, but of course very surprised by the appointment. As you know, I'm not a politician, right? And for me, I'll do my best to see what we can do to help the country. I mean, we know these challenging times, so like I said, I will start working today after the swearing in. Dan sebagai timbalan menteri, saya amat teruja untuk membantu menteri saya, Datuk Seri Rizal Merican, untuk kita memastikan agenda pembangunan belia dan juga pemerkasaan sukan negara terus berjalan seperti biasa, malah lebih baik lagi. Jadi saya anggap pelantikan saya yang diberi ini merupakan satu tugas yang berat, yang kita kata mempunyai cabaran, memandangkan keadaan ekonomi sedunia yang bergolak sekarang. Jadi saya akan berusaha bekerja sedaya upaya untuk memastikan kesinambungan MITI dalam usaha menarik pelabur pembangunan industri dan juga memastikan kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat ini akan sentiasa terjaga. Jadi biarlah, dan saya akan menggalas tugas saya dengan cara yang sebaik-baiknya. Umum pengetahuan bahawa pendidikan ini merupakan satu bidang yang cukup penting dalam pembinaan masyarakat dan negara bangsa kita. Biarlah kita sama-sama berusaha untuk memastikan tanggungjawab, khususnya Kementerian Pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi saya melihat bahawa ini adalah satu komitmen yang besar yang cuba ditunjukkan oleh kerajaan yang baru dibentuk ini di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bahawasanya pembangunan negara ini juga harus dipastikan kepada pembangunan yang lestari, menekankan kepada alam sekitar dan juga yang seumpama dengannya, bukan hanya bersifat fizikal semata-mata. Menteri Pendidikan Dr. Mohammad Razim Mat Jidin turut merakamkan setinggi penghargaan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kepercayaan melantiknya sebagai Menteri Kanan. Menerusi kenyataan di laman sosial Facebooknya, Dr. Mohammad Razim merasakan pelantikan itu satu tanggungjawab berat. Ini terutama dalam usaha memastikan kualiti pendidikan negara dapat dilonjakkan ke peringkat lebih tinggi. Dalam masa sama, memenuhi harapan rakyat agar sistem pendidikan dapat melahirkan generasi hadapan yang cemerlang dan mampu bersaing di persada dunia. Pengalaman berkhidmat sebagai timbalan menteri di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sebelum ini menjadi panduan buat ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin yang turut disenaraikan dalam barisan Kabinet baru Kerajaan. Beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Mas Ermiyati berkata beliau akan terus mendekati rakyat terutama usahawan dalam memastikan keperluan mereka mendapat perhatian peringkat atasan. Saya baca mesej-mesej harapan yang mereka berikan untuk bukan hanya kementerian di sini, juga kementerian-kementerian lain supaya dapat meneruskan dengan efektif, terutama sekali dalam memastikan suara rakyat itu terus didengar dan juga dapat membantu mereka semaksimum mungkin. Dalam pada itu, beliau yang juga Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Masjid Tanah akan mengadakan pertemuan bersama bekas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof bagi mendapatkan pandangan dan meneruskan agenda di bawah kementerian tersebut. Rakyat di negeri Melaka menyambut baik pelantikan Menteri-Menteri Kanan yang bertanggungjawab membantu Perdana Menteri menyelaras hal ehwal Kabinet dalam bidang ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan sosial. Rata-rata rakyat berharap agar segenap perubahan dan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat menerusi kepimpinan 4 Menteri Kanan itu. Saya harap semoga mereka dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang betul lah, yang bermanfaat untuk rakyat. InsyaAllah. Harapan, saya harap kerajaan yang baru ni dia akan menjalankan tanggungjawab dia sendirilah. Lepas tu untuk negara lebih maju. Itu saja. Actually kalau tak kira sesiapa yang jadi menteri,
Saya pun setuju juga. Yang penting dapat handle dengan settle negara dengan baiklah. Tak kira sesiapa pun. Kita pun kena bagi peluang pembangkang yang before ataupun yang sekarang punya kerajaan. At least kita nak tahu siapa yang handle dengan baik. Itu je. Untuk menteri-menteri kanan yang dilantik semalam, saya harap mereka berkhidmat untuk rakyat lah. Sebab itu tugas utama diorang kan. So janganlah bila dah dapat tu nanti lupa rakyat. Macam segalanya lah, infrastruktur ke, macam keluarga-keluarga susah, macam rumah ke, apa-apa yang memang kita perlu sebagai rakyat. Datuk Seri Ismail Sabri. Menteri Kanan terbabit ialah Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang diumumkan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Ahli Parlimen Berak Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, bagi portfolio Menteri Kerja Raya ialah Datuk Seri Fadilah Yusof, manakala Dr. Muhammad Razi Mat Jidin pula sebagai Menteri Pendidikan. Hubungan Kerajaan Persekutuan dan Terengganu diyakini terus dimantapkan menerusi pelantikan beberapa menteri dan timbalan menteri dari negeri ini. Keyakinan itu dinyatakan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menerusi laman Facebooknya. Pengumuman jemaah Kabinet disifatkan harapan yang sudah lama dinanti rakyat. Tambahan pula, pelantikan tersebut terdiri daripada tokoh politik berpengalaman, teknokrat dan individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Malah ia turut mengambil kira masyarakat Majmuk Bumiputera dan bukan Bumiputera termasuk wakil Sabah dan Sarawak yang turut terpilih. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri berkata, persefahaman antara parti dalam Perikatan Nasional juga mampu membawa negara lebih berdaya saing mendepani cabaran ekonomi global yang kini berhadapan dengan wabak COVID-19 yang kian meruncing. Paskedah menyifatkan Kabinet Kerajaan Persekutuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin petang semalam sebagai segar, meyakinkan dan menyerlah. Pesuruhjaya Paskedah Ustaz Ahmad Yahya berkata, menteri dan timbalan menteri yang dipilih merupakan mereka yang bersih dan telah melepasi saringan polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia sekaligus membangkitkan rasa gembira dan senang hati rakyat yang mahukan kesinambungan semua pihak terlibat meliputi pelbagai pengalaman dan bidang kemahiran. Menurut Ustaz Ahmad, Perdana Menteri telah melakukan banyak pembaharuan ketika membentuk Kabinet. Antaranya melantik Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ini satu tokoh agama yang diterima oleh pelbagai pihak. Dan kita juga melihat esko Menteri Agama sebelum ni ada banyak kontroversi dan banyak isu-isu kontroversi. Jadi pada saya yakinlah Dr. Zul akan mampu menampilkan sesuatu yang baru dalam pendekatan kita mengemukakan kaedah beramal dengan agama di Malaysia ini. InsyaAllah akan lebih baiklah saya kira. Katanya keputusan Perdana Menteri memberi portfolio lain selain agama kepada PAS menunjukkan parti itu memiliki tokoh dalam pelbagai bidang dan tidak hanya tertumpu kepada bidang agama sahaja. Mengulas mengenai jawatan timbalan Perdana Menteri yang tidak diisi pada masa ini, Ustaz Ahmad tidak menolak kemungkinan jawatan tersebut akan diberikan kepada pemimpin tertentu apabila tiba masanya. Beliau yang ditemui RTM di Kompleks PAS Kedah turut menzahirkan ucapan terima kasih dan tahniah di atas pelantikan Ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia. Awang Solahuddin merupakan satu-satunya Ahli Parlimen dari Kedah yang terpilih menganggotai barisan Kabinet kali ini. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta turut mengalu-alukan pengumuman Kabinet Baharu Malaysia. Samenta berharap kerajaan akan menitik beratkan kesinambungan polisi dan ketelusan dasar kerajaan berkaitan hal ehwal ekonomi negara. Pengerusinya Datuk William Eng dalam satu kenyataan berkata, perkembangan perusahaan kecil dan sederhana PKS secara amnya mengalami penurunan berikutan COVID-19. Keadaan perniagaan PKS ujarnya semakin kritikal apabila beroperasi dalam persekitaran politik yang tidak menentu. Sehubungan itu, pembentukan barisan kabinet yang baru akan membantu mengurangkan kebimbangan masyarakat perniagaan di negara ini.
Kementerian Pengajian Tinggi perlu sentiasa berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan penyelarasan dasar-dasar baharu. Ini memandangkan dasar yang dibentuk di peringkat sekolah akan memberi impak kepada pelajar, khususnya apabila mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Menurut Timbalan Naib Chancellor Kelestarian dan Pembangunan Institusi Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Mat Roslan Hashim, komunikasi tersebut bakal berbeza berbanding sebelum ini. Cabaran yang kita hadapi biasanya adalah komunikasi antara dua jabatan ataupun dua institusi ataupun dua entiti yang telah terpisah ini, dan ini harus diambil perhatian sebab apa juga pendekatan yang kita lakukan dia ada pro dan kon dia. Jadi antara impak ataupun cabaran yang harus kita perhatikan adalah komunikasi antara dua jabatan ini. Beliau menyempurnakan Majlis Graduasi Persijilan Islam kali ke-6 di USM Pulau Pinang. Terdahulu, seramai 150 graduan dari program kuliah pengajian Al-Quran dan Tajwid Dewasa serta Syariah Islamiah menerima sijil masing-masing. Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman Mat Ali memulakan tugas di Kompleks Seri Negeri Aikro pagi tadi. Adun lendu tersebut tiba di Pejabat Ketua Menteri kira-kira pukul 8.23 pagi disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasim Hassan. Datuk Sulaiman kemudian dilihat bersalaman dan beramah mesra dengan kaki tangan Jabatan Ketua Menteri sebelum mendaftar masuk secara rasmi di pejabatnya pukul 8.25 pagi. Selepas itu, beliau mengadakan pertemuan bersama pengurusan tertinggi kerajaan negeri. Datuk Sulaiman, 55 tahun, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-12 semalam selepas Gabungan Perikatan Nasional membentuk kerajaan baru. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta pagi tadi, turut menghadap Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Sakrani Muhammad dan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Datuk Seri Ahmad Faizal memaklumkan beliau mempersembah surat peletakan jawatannya sebagai Menteri Besar kepada Sultan Nazrin. Dengan peletakan jawatan itu, jawatan kesemua ahli mesyuarat kerajaan negeri terbatal serta-merta. Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah pun mencalonkan saya sebagai cadangkan kepada Yang Mulia Tuanku sebagai calon Menteri Besar. Sementara itu, UMNO Perak pula mencadangkan Datuk Sakrani yang juga Adun Kota Tampan sebagai calon Menteri Besar yang baru. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Faizal dilihat memasuki perkarangan Istana Kinta pada pukul 9.10 pagi, diikuti Datuk Sakrani 5 minit kemudian. Kenderaan ketiga-tiga pemimpin dilihat keluar dari perkarangan istana sejam kemudian. Sementara itu, Datuk Pengelola Bijaya kepada Sultan Perak, Kolonel Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur menerusi kenyataan yang dikeluarkan mengesahkan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menerima peletakan jawatan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebagai Menteri Besar Perak. Sebelum itu, Datuk Seri Ahmad Faizal menyembah maklum bahawa Pakatan Harapan PH tidak lagi mempunyai majoriti mudah untuk meneruskan kerajaan susulan keputusan Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk keluar dari PH. Sultan Nazrin akan meneliti dan menimbang nama yang dicalon untuk dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang dipersembah ketiga-tiga pemimpin bersatu, UMNO dan PAS. Baginda juga menggunakan kuasa mengikut perenggan kurungan A Fasal 2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak bagi melantik ahli Dewan Negeri. Tarikh mengangkat sumpah jawatan masih belum ditetapkan. Ketua Polis Perak Datuk Razarudin Hussein menasihati penyokong parti politik agar mengawal emosi serta tidak bertindak di luar batas undang-undang susulan pembentukan kerajaan baharu di negeri itu. Beliau pada itu percaya masyarakat di negeri itu semakin bijak dalam berdemokrasi.
So kita lihat bahawa ini adalah satu pencapaian masyarakat dan juga satu pencapaian ahli-ahli politik yang ada di negeri Perak ini yang kita lihat bahawa tidak mendatangkan apa-apa provokasi. Alhamdulillah, kami sebagai pasukan keselamatan menentukan keselamatan dan juga lalu lintas di negeri Perak ini dalam keadaan yang aman. Sangat berterima kasih kepada semua. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pemakaian pangkat kepada 321 pegawai rendah Polis Diraja Malaysia Perak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak di Ipoh. Baiklah, sekarang kita ikuti pula cuaca semasa langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Nur Izzati Zahara Muhammad Azam. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk petang ini, bahagian Semenanjung masih lagi mengalami keadaan yang kurang letupan awan, memberi gambaran keadaan cuaca cerah berterusan di kebanyakan kawasan. Berbeza untuk negeri Sabah dan juga utara Sarawak apabila sejak daripada pagi tadi, pembentukan kelompok awan aktif dilihat tertumpu di kawasan ini. Untuk gambaran keadaan cuaca yang lebih terperinci, kita perhatikan paparan imej radar. Di bahagian Semenanjung, rata-rata kebanyakan negeri mengalami cuaca tidak hujan, melainkan beberapa tempat di bahagian utara dilihat telah pun berlaku pembentukan kelompok awan hujan yang tertumpu di bahagian pedalaman negeri Kedah dan Perak ketika ini. Kami menjangkakan kelompok awan akan terus berkembang dan ianya dijangkakan akan terus membawa hujan di beberapa tempat lagi, terutamanya untuk sekitar kawasan Sik, Baling, Kulim, Bandar Baharu, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Batam Padang, begitu juga dengan Hulu Selangor dan juga Gombak di negeri Selangor. Ianya boleh berterusan sehinggalah ke lewat petang nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, jika pagi tadi hujan tertumpu di bahagian utara Sarawak dan bahagian pedalaman negeri Sabah, ketika ini pula pembentukan kelompok awan dilihat aktif di bahagian utara dan juga timur Sabah yang dijangkakan ianya boleh berterusan untuk sehinggalah ke awal malam nanti. Kawasan-kawasan lain pula buat masa ini keadaan cuaca adalah tidak hujan, melainkan di bahagian Kapit terdapat pembentukan kelompok awan hujan yang boleh membawa kepada cuaca lembap juga sehinggalah ke awal malam ini. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama malam nanti. Baik, antara paparan dari Sarawak petang ini, portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak dihargai pelbagai pihak serta tawaran pakej pemasaran Malaysia. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Bu Mawin di RTM Kuching. Bu Ma, silakan. Baik, terima kasih Syuhaidah di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri berkata pelantikan beliau sebagai Menteri di peringkat Persekutuan tidak akan mengurangkan komitmennya terhadap pengundi yang memilih beliau sebagai Ahli Dewan Rakyat sejak 3 penggal lepas. Beliau juga berterima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Parti Gebang Johari Tun Openg atas kepercayaan melantiknya sebagai Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Datuk Seri Nancy Shukri dalam satu kenyataan berkata beliau menerima pelantikan itu dengan ucapan terima kasih dan berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh berkhidmat kepada rakyat tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Selain itu, prinsip keadilan dan kesaksamaan akan menjadi keutamaan selain menyampaikan perkhidmatannya dengan penuh accountability. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan ini juga komited untuk mencari jalan penyelesaian dan pendekatan ekonomi jangka panjang untuk mengurus sektor pelancongan negara. Ini berikutan pelbagai cabaran tempatan dan global termasuk COVID-19 yang memberi kesan mendalam terhadap ekonomi, perniagaan dan kehidupan harian rakyat selain kesan kejatuhan harga minyak dunia.
Barisan Kabinet Baharu Kerajaan Persekutuan membuktikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin peka terhadap kemauan rakyat dengan meletakkan pemimpin yang bersih, berintegriti dan berkaliber untuk mentadbir negara. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Arnold Puyuk berkata, ia juga menunjukkan pemilihan dilakukan dengan berhati-hati dengan meminggirkan pemimpin yang tidak bersih dan bermasalah. Sarawak ini Bercakap kepada pemberita RTM di Kuching, Dr. Arnold berkata Barisan Kabinet Tan Sri Muhyiddin merupakan mereka yang berkebolehan, profesional dan berintegriti selain gabungan golongan pemimpin muda dan yang berpengalaman. Tan Sri Muhyiddin, dia mendengar apa yang rakyat mahu. Rakyat mahu supaya pasukan ini terdiri daripada orang-orang yang tidak terpalit dengan masalah-masalah rasuah, skandal, berintegriti, berkebolehan dan juga terdiri daripada golongan profesional. Mengenai pelantikan dua wakil bebas dari Sarawak dalam Kabinet Persekutuan, Dr. Arnold menyifatkan ia merupakan refleksi sokongan pemimpin Sarawak terhadap Tan Sri Muhyiddin tanpa mengira parti yang disertai atau disokong demi mencapai fokus untuk membangunkan Sarawak. Jelasnya gabungan pemimpin-pemimpin ini juga penting demi memperkukuhkan kedudukan Sarawak dalam Malaysia selain mempercepatkan pembangunan luar bandar. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam pada itu, Dr. Arnold menyifatkan menerusi lantikan 4 menteri dan 7 timbalan menteri, Sarawak mempunyai suara kuat menerusi pelbagai kementerian yang signifikan dengan kepentingan negeri ini. Jelasnya kekuatan itu perlu diterjemah sebaiknya oleh wakil-wakil dari Bumi Kenyalang untuk pembangunan Sarawak secara spesifik. Dr. Arnold berkata jumlah representasi Sarawak ini bertepatan dengan sokongan gabungan Parti Sarawak GPS terhadap Perdana Menteri dengan kementerian-kementerian yang sesuai untuk memacu pembangunan infrastruktur seperti projek Lebuh Raya Pen Borneo dan sektor pelancongan negeri. Jumlah lantikan ini juga merupakan pengiktirafan kepada Sarawak. Impaknya kepada Sarawak, Sarawak dilihat sebagai partner, sebagai rakan kongsi yang diperlukan untuk menstabilkan kerajaan yang dibentuk ini. Dan kerana kalau tidak ada GPS, tidak akan ada kerajaan yang ditubuhkan ini dan mungkin kestabilan itu sukar untuk dicapai. Dan recognition yang begini yang diberikan kepada Sarawak agak penting kerana seperti yang saya katakan tadi, dia membantu memulihkan pergolakan politik dan juga membantu menstabilkan kerajaan lah. Menyentuh pewujudan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak, Dr. Arnold menegaskan ia merupakan sesuatu yang sangat signifikan selain memaparkan kedudukan dan kepentingan kedua-dua negeri dalam Persekutuan Malaysia. RTM Sarawak menawarkan pakej pemasaran yang menarik sepanjang tahun 2020. Ini terutamanya bagi pengusaha dan pengiklan yang ingin mempromosi produk dan perkhidmatan mereka. Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Kawal Selia RTM Sarawak, Atikah Mahli berkata ini kerana pakej-pakej pengiklanan yang ditawarkan bukan sahaja menarik, malah mempunyai harga yang berpatutan. Jelasnya, wakil-wakil pemasaran RTM boleh dihubungi di semua stesen kawasan untuk keterangan lanjut. Jadi untuk tahun ni khususnya di Sibu kita banyak pakej yang menarik. Kita ada pakej Ramadan, kita juga ada Rose Package dan juga ada pakej 3 hari, 5 hari, 7 hari yang kita. Beliau menyampaikan taklimat pemasaran bersama agensi dan syarikat swasta di auditorium RTM Sibu. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Zulkifli Muhammad. Lebih 37 agensi dan syarikat swasta yang berminat hadir bagi mempromosikan pakej periklanan mereka terutamanya menjelang hari perayaan. Banyak pakej yang menarik. Operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki dikuatiri lemas lepas terjatuh dari jeti Kampung Buntal di Santubong semalam diteruskan hari ini. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak mendedahkan mangsa yang dikenali sebagai Zainal Arif Johari, 11 tahun, dilaporkan terjatuh daripada jeti berkenaan ketika sedang memancing bersama 2 rakannya.
Panggilan kecemasan diterima pada pukul 3.55 petang dan telah menggerakkan 11 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya. Turut dibantu pasukan bomba sukarela Buntal selain anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam, rela dan penduduk kampung. Pasukan K9 juga telah memulakan operasi pencarian bersama anjing bernama Cliff bersama 2 pengendali. Setakat ini, operasi mencari dan menyelamat SAR dilakukan menggunakan kaedah pencarian di permukaan serta kaedah menggunakan pukat. Baik, sekian sahaja sumbangan berita dari Sarawak. Terus ikuti perkembangan berita wilayah petang ini bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida. Terima kasih, Buma. Satu kes baru polio melibatkan kanak-kanak lelaki bukan warga negara berumur 3 tahun di Sandakan, Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan media memaklumkan kanak-kanak yang tidak pernah menerima vaksin polio sejak lahir itu mengalami gejala lemah kaki kiri pada 18 Januari lalu. Sehingga 8 Mac 2020, 4 kes telah disahkan polio di Sabah oleh Makmal Rujukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Australia. Ia melibatkan kanak-kanak berumur 3 bulan dari Tuaran, 3 dan 8 tahun dari Sandakan dan 1 tahun dari Kinabatangan. Sehingga kini hanya 1 kes masih dirawat di hospital dan dalam keadaan stabil tetapi masih memerlukan alat bantuan pernafasan. 3 daripada 4 kes ini merupakan bukan warga negara yang tidak pernah menerima vaksin polio. KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah meneruskan semua aktiviti kawalan dan pencegahan wabak polio secara berperingkat di negeri itu sejak 27 Disember tahun lalu. Baik, kita teruskan dengan perkembangan lain di Sabah. Portfolio khas dalam Kabinet mudahkan usaha pejuang kepentingan Sabah dan Sarawak serta larangan perjalanan sementara susulan wabak COVID-19. Kita bersama Jovinia Jimlajim di RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Syuhaida, terima kasih. Salam sejahtera. Pewujudan kembali Kementerian Pengajian Tinggi dalam Kabinet Persekutuan disifatkan satu perkembangan baik. Ia bakal memacu bidang pendidikan negara khususnya institusi pengajian tinggi awam dan swasta ke tahap yang lebih tinggi dan sistematik. Langkah itu juga bertepatan dengan hala tuju negara ke arah melahirkan graduan cemerlang yang dibekalkan dengan ilmu yang bersesuaian dengan era globalisasi yang kian mencabar. Pensyarah Kanan Sains Politik dan Dasar Awam Universiti Teknologi Marayu ITM Kampus Sabah, Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim berkata, kementerian berkenaan dapat beri fokus sepenuhnya dalam menggubal dasar-dasar pengajian tinggi, khususnya bidang kemahiran seperti Revolusi 4.0. Walaupun kementerian ini dipisahkan, perlu ada saling komunikasi antara kementerian ini agar dasar yang dibuat itu tadi akan ada kesinambungan dia. Kita tidak mahu nanti apabila diwujudkan, apabila dipisahkan kementerian ini nanti masing-masing bergerak ataupun mengubah dasar sendiri tanpa mengambil kira bagaimana kesannya kepada satu sama lain. Muhammad Rahizal Shah memberitahu RTM ketika ditemui di UiTM Kampus Sabah. Beliau mengulas pewujudan semula kementerian tersebut dalam Kabinet Persekutuan yang diumum Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Sementara itu, pelantikan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak pula dilihat bakal memudahkan usaha memperjuangkan hak kedua-dua negeri. Yang paling penting sekali juga adalah kerjasama di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Bagi saya ini yang model yang sepatutnya diguna pakai dalam bergerak untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Susulan perkembangan semasa wabak coronavirus COVID-19, Kerajaan Negeri Sabah memperluas larangan perjalanan sementara melibatkan warga negara Iran dan Itali berkuat kuasa hari ini. Ia merangkumi perjalanan melalui darat, laut dan udara. Sebelum ini, sekatan serupa turut dikeluarkan kepada warga negara China dan Korea Selatan. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, dengan sekatan itu semua warga asing dengan sejarah perjalanan ke Iran dan Itali dalam tempoh 14 hari lepas
tidak dibenarkan memasuki Sabah. Turut disekat, warga negara Malaysia bukan permastautin Sabah dengan sejarah perjalanan ke negara tersebut dalam tempoh sama. Menurut Datuk Safar, mana-mana penduduk Sabah yang kembali dari negara terbabit sama ada menggunakan pas kerja, pas pelajar maupun mana-mana perintah pengecualian diwajibkan menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Manakala warga negara Iran dan Itali yang masih berada di negeri ini dinasihat pulang ke negara asal sebelum visa tamat tempoh. Bagi visa tamat tempoh, hanya satu lanjutan maksimum 7 hari diberikan. Datuk Safar menegaskan walaupun sehingga kini tiada laporan individu positif COVID-19 di Sabah, namun langkah pencegahan perlu diambil. Sementara itu, 7 kes individu yang disyaki dijangkiti COVID-19 di Sabah disahkan negatif. Ia berdasarkan keputusan ujian makmal melibatkan 3 kes di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kes di Sandakan, Tuaran, Papar dan Beaufort. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah belum mempunyai kemudahan perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi berkata, buat masa ini perkhidmatan tersebut hanya disediakan di hospital. In the event that you get some symptoms, you call us up, so that we can make sure that you go through the proper line when you come to our clinic. Alright, jadi so we don't do this overization, we don't take samples at home yet. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai kolaborasi KKM dengan pihak swasta bagi perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah. Datuk Dr. Christina ditemui selepas perasmian sambutan Hari Pembantu Perubatan Peringkat Kebangsaan kali ke-9 tahun 2020 Sabah di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung. Datuk Dr. Christina turut menasihati orang ramai agar sentiasa menjaga kesihatan diri serta mengelak kunjungan ke tempat awam. Gegaran akibat gempa bumi lemah yang berlaku di perairan Kota Marudu tengah malam tadi dirasai penduduk sekitar Kota Marudu, Kudat dan Pitas. Menurut maklumat Jabatan Meteorologi, gempa bumi lemah berukuran 3.3 pada skala Richter itu berlaku kira-kira 12.48 malam dengan jarak kedalaman 10 km. Sementara itu, Pengarah Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Felix Tunkol yang dihubungi RTM berkata kejadian berkenaan merupakan fenomena biasa kerana kawasan sekitar Kudat merupakan salah satu kawasan sering berlaku gempa bumi selain Ranau dan Ladatu. Beliau turut menjangkakan akan berlaku gegaran susulan. Bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan supaya tidak bimbang kerana gegaran pada ukuran skala Richter yang kecil itu dikategorikan sebagai lemah. Menurut Profesor Dr. Felix, kejadian gempa bumi seumpama adalah baik kerana tenaga sismik atau tenaga gempa bumi yang terkumpul dalam kerak bumi dapat dilepaskan dari semasa ke semasa. Ia sekaligus mengelak kejadian gempa bumi yang lebih besar. Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah akan mengadakan larian amal 9 Ogos depan bagi mengumpul dana membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit jantung di negeri ini. Presiden Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah, Datuk William Chai memberitahu larian sempena sambutan Hari Jantung Sedunia yang berlangsung 29 September setiap tahun. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Terdahulu, Tun Johar menerima kunjungan daripada Konsul Agung Negara Brunei Darussalam, Hipni Matarsat yang baru ditugaskan di Sabah pada 12 Disember lalu. Kunjungan resmi. Jadi ini adalah untuk memperkenalkan diri sahaja kepada Tun dan untuk maklumkan yang saya sudah ada di sini dan untuk memastikan yang apa yang kerjasama yang telah diadakan sebelum ini di antara Sabah dan Negara Brunei Darussalam akan diteruskan. Hipni Matarsat menggantikan Pengiran Hajah Nuriah, Pengiran Yusof. Baik, saudara, saksikan berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Syuhaidah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia dari Sabah.
Usaha menangani penularan jangkitan COVID-19 di peringkat Jabatan Penyiaran merupakan antara perkongsian berita dari Johor petang ini selain fokus tentang Hari Wanita. Untuk butiran lanjut, kita bersama rakan penyampai Nur Akila Arba'in. Baik, terima kasih Syuhaida. Di Angkasa Puri, inisiatif pencegahan jangkitan COVID-19 perlu mendapat sokongan agensi lain serta orang awam, bukan hanya melibatkan usaha Kementerian Kesihatan semata-mata. Menyedari Jabatan Penyiaran Negeri Johor atau Johor FM yang sering dikunjungi orang luar, satu program gotong royong diadakan melibatkan semua kaki tangan. Dalam masa yang sama, program itu juga antara inisiatif pencegahan jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Ketua Berita Ehwal Semasa, Khairul Faiz Saripin berkata, selain mewujudkan suasana bersih, ia sekaligus mengeratkan hubungan sesama kaki tangan. Ya, saya rasa ini merupakan satu langkah yang terbaik yang cukup positif untuk kaki tangan selain daripada sihat badan kan. 24 jam diorang asyik bekerja di dalam aircon kan. Jadi bila kena dengan cahaya matahari sekurang-kurangnya bila buat kerja tu sihatlah sikit. Dan juga ini merupakan salah satu aktiviti positif lah untuk kaki tangan RTM Johor. Ya, sekaligus dengan ancaman virus COVID-19 ataupun COVID-19, kami Jabatan Penyiaran Johor menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita sama-sama membasmi virus ini. Kira-kira 50 kaki tangan Johor FM menyertai program berkenaan sebagai pendekatan terbaik menghindari jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Bersempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia yang diraih 8 Mac lalu, kru berita RTM tidak ketinggalan menjejaki golongan ini yang bukan sahaja menyumbang kepada pembangunan negara, malah menjadi tulang belakang dalam bidang mencabar. Fokus kali ini kami bawakan cabaran 3 anggota bomba dan penyelamat yang merupakan pasukan wanita pertama di Johor. Selain terlibat operasi memadam kebakaran dan penyelamatan, pegawai bomba wanita Haslina Yunus berkata, beliau bersama 3 lagi rakan juga terbabit dalam pasukan unit bahan berbahaya Hazmat. Sebabnya kadang-kadang ada kes yang melibatkan wanita, pihak lelaki ada kan. Jadi kita sebagai wanita kena mencabar, kena sahut cabaran daripada pihak lelaki. Seorang lagi pegawai bomba wanita, Nirwana Irwansyah memaklumkan beliau meminati unit beruniform kerana boleh mencabar dirinya dalam menjalankan operasi. Niat membantu keluarga pula menjadi faktor utama bagi Syamira Aprina Zaiman ketika memilih bidang ini. Banyak kawan-kawan lain, diorang macam bangga dengan kaum wanita ni tau. Diorang bangga kaum wanita masuk unit uniform, masuk polis, bomba. Lagi-lagi bomba ni kerja dia berat, dia mencabar. So diorang nampak macam banggalah. Sebab kita ni pegawai wanita satu-satunya, bila satu pasukan tu semua lelaki dan awak seorang wanita, dia macam awak rasa tersisi. Jangan anggap kita ni rasa tersisi sangat. Cuba move ke depan untuk yang kita tonjolkan diri kita. Jangan takutlah. Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia UTM berjaya menghasilkan projek kelas kedap bunyi pertama di Johor. Projek transformasi kelas Sirin mula dibangunkan Ogos tahun lalu hasil kerjasama UTM bersama Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir, Jabatan Pendidikan Negeri, Syarikat Vibrance Eco dan Sanjung Sempurna. Ketua projek Profesor Madya Dr. Zaitun Harun berkata, projek tersebut termasuk menukarkan cermin biasa kepada cermin kalis bunyi dan menggunakan silikon sealant selain sealing akustik. Antara objektif utama projek tersebut adalah meningkatkan prestasi murid ke arah pencapaian yang menyeluruh. Bersama dengan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga 2 syarikat swasta. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kesan bunyi kepada guru dan juga pelajar dalam kelas ini. Projek yang menelan kos kira-kira RM10,000 itu berjaya mengurangkan indeks bacaan pencemaran bunyi sebanyak 20 desibel daripada 80 desibel yang dicatatkan sebelum ini. Sekian perkongsian dari Johor petang ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Akila dengan perkembangan dari Johor.
Ingatan orang ramai mengenai langkah kawalan COVID-19 di sekitar kejohanan bola sepak Piala Cina dan forum perpaduan serta pengenalan skim Sakinah antara yang menarik bakal dibawakan dalam lintas langsung dari Pulau Pinang. Laporannya kita bersama rakan setugas Abdullah Mahyudin. Terima kasih Syuhaida. Biarpun berlaku peningkatan kes COVID-19 di negara ini, kejohanan bola sepak Piala Cina Dunia Evergreen edisi ke-24 yang menyaksikan Pulau Pinang selaku tuan rumah berjalan seperti biasa. Penganjuran yang dijadualkan bermula pada 22 hingga 27 September nanti tetap diteruskan. 26 negara bersetuju untuk menyertai kejohanan antaranya Australia, Hong Kong, Sepanyol, China dan New Zealand. Malaysia menghantar 2 pasukan untuk bertanding. Kejohanan yang rata-ratanya disertai bekas pemain berusia antara 45 hingga 65 tahun ke atas itu sudah pun memulakan persiapan dalam aspek kesihatan. Mengikut perancangan asal, sekiranya berlaku perubahan, Persatuan Bola Sepak Cina Pulau Pinang (PCFA) akan memaklumkan hal tersebut. This particular tournament is a veteran game. We take into the safety requirement, okay, and also the happiness as what the president has mentioned, and also make sure that we cover all the angles. Kejohanan antarabangsa seumpama ini juga mampu menanam minat orang ramai terhadap sukan nombor 1 dunia. Kita berharap kita menerusi ini tournament untuk kita boleh dapat menaikkan taraf dan juga minat di samping kita menganjur lebih banyak tournament kepada kita masyarakat Cina. Ya. Pasukan Malaysia yang diketuai oleh Datuk Soh Chin Aun mengharapkan tuah tuan rumah untuk memenangi kejohanan ini. Bersempena Forum Perdana Perpaduan 2020 yang dijadualkan pada 14 Mac ini, orang ramai yang hadir diminta mematuhi arahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemenang Tan Sri Muhammad Yusof Latif berkata, saranan KKM itu wajar dipatuhi selain kepekaan orang ramai untuk menjaga kebersihan di tempat awam. Tiap-tiap seorang yang hadir tu dia kena jaga dia punya apa nama ni kesihatan ni. Kalau tak salam tu salam lah, tak payah ni kalau cara ni. Tapi so far kita harap kata tak berlaku apa-apa lah. Terdahulu dalam sidang medianya, Latif memaklumkan Forum Anjuran Bersama Jabatan Perpaduan dan Jabatan Pendidikan Negeri itu menekankan isu perpaduan dan penglibatan institusi diraja dalam membentuk keharmonian negara. Melihat potensi zakat yang boleh dioptimumkan, Zakat Pulau Pinang ZPP mengambil inisiatif menjenamakan semula kempen bayaran zakat untuk kaki tangan kerajaan. Skim Sakinah dilihat mampu membantu memudahkan urusan pembayaran zakat melalui potongan gaji bulanan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, Amran Hazali, mereka yang menyertai skim Sakinah turut menerima faedah-faedah lain antaranya skim khairat kematian, kafalah mahabbah. Itu tahun 2020 ni sudah 26 tahun lebih kurang kita jenamakan semula. Kita rebrand untuk menyemarakkan lagi lah kempen pembayaran zakat melalui skim potongan gaji. Dan selain daripada itu kita juga menambah sedikit features ataupun kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh mereka yang menyertai skim ini. Termasuklah seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu mereka yang menyertai skim ini layak untuk menikmati skim kafalah mahabbah, iaitu satu skim khairat kematian. Maknanya kalau berlaku kematian kepada peserta, maka warisnya layak untuk menuntut RM1,000 sebagai wang khairat kepada mereka. Semasa bercakap di Georgetown, beliau menambah penjenamaan semula itu juga turut menyasarkan pejabat kerajaan negeri dengan sasaran 2,000 orang peserta baharu. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida.
Terima kasih Abdullah dengan perkembangan dari Pulau Pinang. Seorang jurujual dihadapkan ke Mahkamah Magistrik Bukit Mertajam atas tuduhan membunuh seorang pemilik kedai alat ganti motosikal awal bulan ini. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan tertuduh Hiu Kian On, 45 tahun. Mengikut kertas pertuduhan, Hiu Kian On didakwa membunuh Liao Chung Leong, 41 tahun pada pukul 10.38 malam 2 Mac lepas. Dia didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman mati. Hakim Mahkamah Session Ahzal Faris Ahmad Khairuddin menetapkan 20 April depan untuk tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat mangsa. Mayat mangsa ditemui dengan kesan tikaman. Pemeriksaan juga mendapati dia dilanggar kenderaan pacuan 4 roda milik mangsa sendiri yang dilarikan suspek. Seorang pelajar lelaki berumur 12 tahun maut selepas kereta yang dipandu bapanya terbabas di Jalan Batu 9 Lekir, Setiawan, Perak. Kejadian berlaku ketika mangsa bersama adik perempuannya dalam perjalanan ke sekolah. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Nur Omar Sapi berkata, kereta mangsa memasuki lorong bertentangan sebelum dirempuh kenderaan lain. Mangsa maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Bapa mangsa yang berusia 44 tahun cedera di kepala dan kaki, manakala adik mangsa luka di tangan dan bibir. Siasatan lanjut masih dijalankan dan kes disiasat mengikut di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerajaan Negeri Melaka akan memastikan rakyat terus menerima bekalan air bersih yang mencukupi. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, perbincangan telah diadakan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasim Hassan dan jabatan serta agensi berkaitan mengenai langkah yang perlu diambil bagi tujuan itu. Sebagai langkah jangka pendek, Datuk Sulaiman berkata kerajaan negeri juga akan berusaha mengurangkan tempoh catuan air di negeri itu. Manakala bagi langkah jangka panjang, pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli untuk mendapatkan maklum balas agar bekalan air bersih dapat disalurkan semula kepada rakyat negeri itu. Langkah pendek ini ia menjurus kepada bulan Ramadan disambut Indokonam. Begitu juga perkara-perkara yang boleh daripada segi catuan air ini. Kalau boleh catuan air ini kita cuba kurangkan. Dan dalam waktu yang sama juga kita kena melihat kalau tidak ada catuan juga, maka kolam ataupun kolam tadahan kita ini memerlukan untuk air dipam terus masuk. Jadi itu beberapa langkah yang menyentuh dengan berhubung dengan sempadan antara negeri-negeri kita ini yang menyumbang kepada kemasukan air. Akan ada peringkat perbincangan bersama dengan kerajaan sebelumnya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas perbincangan bersama pengurusan tertinggi kerajaan negeri sejurus memulakan tugas sebagai Ketua Menteri Melaka ke-12 di Seri Negeri Aikro. Seramai 87 anggota terdiri dari pegawai dan jurulatih pasukan Kadet Maritim Malaysia PASKAM Universiti Malaysia Perlis UNIMAP terpilih menerima kenaikan pangkat sebagai Kadet Kanan dan Kadet PASKAM. Mereka merupakan pegawai dan jurulatih di bawah projek rintis PASKAM yang bermula sejak pengambilan pelajar sesi September 2018 lalu di universiti berkenaan. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nurul Azmi Zakaria, PASKAM diwujudkan di Universiti Awam bagi memberi pendedahan mengenai tanggungjawab maritim Malaysia dalam menguatkuasa undang-undang di perairan negara. Pelaksanaan PASKAM turut memberi impak kepada APMM dalam menarik minat serta pengetahuan pelajar tentang peranan dan fungsi agensi berkenaan sebagai penguatkuasa di zon maritim Malaysia. Pemakaian pangkat berkenaan sebagai penghargaan kepada Kadet PASKAM UNIMAP atas semangat berpasukan yang tinggi dan kemampuan mengharungi segala halangan dan cabaran sepanjang latihan. Latihan dan aktiviti yang diterapkan diharap mampu membentuk pelajar yang memiliki disiplin tinggi dari segi mental dan fizikal sebagai pemimpin masa hadapan.
Kehadiran semula beberapa pemain berpengalaman yang disenarai sebagai tonggak utama skuad hoki kebangsaan bagi menghadapi kejohanan Hoki Sultan Azlan Shah 2020 bakal memperlihatkan keserasian pemain baharu dan lama. Firhan Hashari dan Firdaus Omar masing-masing yang telah lama berehat sebelum ini menyatakan keterujaan mereka untuk bergandingan bersama muka-muka baharu. Meskipun kejohanan antarabangsa yang dijadualkan pada April itu telah ditunda pada September depan, Firhan yang baru sahaja kembali menjalani sesi latihan bersama pasukan kebangsaan selepas berehat 10 bulan akibat kecederaan ACL dilihat bermotivasi tinggi untuk beraksi. Sewaktu saya menjalani fasa fisioterapi saya dapat tahu yang saya mungkin akan diserap ke dalam tim nasional balik sebab saya mendapat injury pun daripada training nasional. So bukan mungkin itu yang saya fikir, tapi untuk jangka masa yang panjang tu saya berehat, saya hanya berfikir adakah saya mampu beraksi seperti sedia kala balik. Baginya persefahaman yang dicapai dengan pemain-pemain muda bakal mengambil masa, namun sehingga setakat ini tiada masalah yang dihadapi. Bagi Firdaus Omar pula, kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan 2 tahun lalu itu turut menyatakan kegembiraannya untuk berlatih di bawah kendalian jurulatih Roland Othman. Jujurnya bagi saya excited lah untuk kembali dalam pasukan balik. Tapi dalam masa yang sama, saya kena balas kepercayaan daripada Coach Roland dan semua apa yang dia panggil kita ni untuk dalam pasukan mesti dia ada nak tengok something daripada kita. So jadi saya akan cuba beri yang sehabis baik dan selebihnya saya serahkan kepada Coach Roland lah untuk pemilihan dalam pasukan kebangsaan. Mereka ditemui pada sesi latihan skuad hoki kebangsaan di Ibu Negara pagi tadi. Skuad negara bakal menjalani 4 perlawanan ujian dan 1 perlawanan persahabatan dengan Kanada pada April depan bagi menentukan ranking dunia. Pelantikan Datuk Seri Rizal American sebagai Menteri Belia dan Sukan Baharu mendapat reaksi positif pelbagai persatuan sukan kebangsaan. Rata-rata meletakkan harapan agar kepimpinan baharu KBS ini dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap sukan terutama yang banyak menghasilkan keputusan cemerlang di kejohanan peringkat antarabangsa. Bowling padang adalah contoh terbaik sukan yang tidak pernah gagal menghadiahkan pingat buat negara di Tamasya Sukan. Khusus kepada Lombol Malaysia, di mana kalau ikut dari segi pencapaian dari tahun ke tahun, pencapaian Lombol Malaysia meningkat. So ada diharapkan Menteri Belia dan Sukan yang baru dapat memberi lebih tumpuan kepada sukan Lombol Malaysia supaya kita dapat mendapatkan pencapaian lebih baik daripada sekarang ni. Pada aksi sukan SEA tahun lalu di Filipina, Malaysia meraih 4 emas dan 2 gangsa. Bowling padang Malaysia juga telah melahirkan ramai juara dunia, antaranya Muhammad Hizli Abdul Rais, Safwan Said, Siti Zalina Ahmad dan Emma Firiana Saroji. Baik, sekian berita wilayah edisi 10 Mac 2020. Berita RTM juga boleh diikuti melalui aplikasi MyClick dan di Facebook Berita RTM. Teruskan bersama RTM, jenama yang paling dipercayai. Saya Syuhaidah Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.